أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi yang manfaat, hati yang tenang dan khusyuk, rezeki yang halal dan tayyibah lagi barakah. Ya Allah, jauhkan kami daripada musibah, penyakit, wabak, bencana dan kematian yang menyakitkan. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in wa atba' tabi' tabi'in, al-mutaqaddimin al-mutaakhirin, al-ulama warasatul anbiya'i ajma'in. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, Tuan Imam Bilal Ahli Jawatan Kuasa AJK Surau Nur Ikhlas, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafa'kan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung bacaan daripada kitab Hadis 40, tanda-tanda peristiwa tentang akhir zaman, yang dikarang oleh Abu Ali An-Nadawi rahimahullahu ta'ala Al-Banjari ataupun Ustaz Fahmi Zamzam, Allah yarham. Di mana hadis yang pertama kita telah baca, iaitulah berkaitan dengan takwa dan perpaduan. Hadis yang pertama iaitulah berkaitan dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam, kepada kita berkenaan dengan dua perkara yang menjadi asas ataupun menjadi basic, perkara yang menjadi dasar kepada kehidupan kita ini. Yang pertama adalah tentang perkataan takwa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada seorang sahabat, Abi Najih Irbad bin Sariyah, ataupun dikenali sebagai Abi Najih bin Sariyah As-Sulaimi, itulah daripada Bani Sulaim. Dia meriwayatkan, dia kata telah menasihati kami. Seorang sahabat Abi Najih ini, dia tidak banyak meriwayatkan hadis. Kalau tuan-tuan biasa dengar nama dia, tetapi dalam hadis ni, di antara hadis yang dia riwayatkan, seorang sahabat yang berasal daripada Madinah. Bani Sulaim ni adalah daripada keturunan
orang ataupun masyarakat ke kelompok Madinah yang terkenal di awal perkembangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dia panggil Muhajirin dan juga Al-Ansar. Dua tempat, Mekah dan Madinah. Jadi kalau di Mekah itu terkenal dengan Bani Quraisy. Ya, terkenal dengan Bani iaitulah keturunan daripada Abdul Muttalib, Hashim, Ibnu Hisham, ya. Kemudian di Madinah pula banyak keturunan ataupun puak manusia-manusia yang lahir daripada anak cucu cicit Nabi Adam alaihi salam. Kemudian berkembang sampailah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, ketika mana zaman Nabi Nuh itu, maka Allah Ta'ala turunkan faidan, banjir yang besar. Dan ketika itu sebenarnya pun tidak banyak ataupun tidak ramai manusia sangat ketika itu. Pasal itu disebutkan di dalam riwayat bahawa apabila Nabi Nuh alaihi salam ni dia berdakwah, tak ramai yang mengikuti dia. Pasal manusia pun tak ramai, logiknya. Dan kemudian mereka itu pun daripada kelompok, iaitulah daripada keturunan Nabi Syis dan juga keturunan iaitulah anak Nabi Adam alaihi salam, iaitulah Qabil yang masih hidup. Yang mana anak Nabi Adam ni dia ada 3. Yang pertama Qabil Habil, kembang. Jadi kembang pula tu dia ada kembang perempuan pula. Kemudian anak bongsu kepada Nabi Adam nama dia Syis. Dia inilah yang mewariskan sifat dan mewariskan kenabian daripada ayah dia, iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Dan kemudian daripada 2 kelompok ini, maka di situ berlakunya perkara-perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala tegah. Berlaku pelanggaran yang pertama, kata ulama, iaitulah berlakunya zina yang pertama ketika mana zaman Nabi Syis alaihi salam. Iaitulah berlakunya zina ini apabila berlaku percampuran, mukhalatah. Campur dulu, kemudian macam mana dia boleh bercampur? Ada tarikan muzik pula, tuan-tuan. Bermula dengan tarikan. Dia tak berzina terus. Dia ada step by step dia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut wala tattabi'u khutuwatis syayatin. Jangan kamu mengikuti jejak langkah. Dia tak kata jangan ikut setan. Dia kata jejak langkah pun jangan ikut. Pasal setan ni dia nak merasuk, dia nak membisik, dia nak menghasut kita ini. Dia bukan hasut terus buat maksiat, tidak. Tetapi dengan bisikan was-was, dengan bisikan yang perlahan-lahan, bermula dengan muzik, bermula dengan handphone. Tu kita pun tak boleh berenggang pun dengan handphone. Saat lagi dia tengok, saat dia tengok, datang apa dia tengok benda tu. Kan? Jadi dia bermula dengan yang permulaannya kaum anak cucu cicit Qabil ini, mereka punya keturunan perempuan cantik, Jamilah. Yang belah Nabi Syis pula ni, dua-dua ni anak Nabi Adam alaihi salam. Kita ni semua cucu cicit Nabi Adam alaihi salam. Belah laki pula handsome, ya, Jamil. Jadi belah perempuan ni comel, belah laki ni handsome. Hak belah Nabi Syis ni dia duduk atas bukit. Satu hari, tuan-tuan, Iblis dia menyerupai, ringkas cerita, kita nak masuk kepada hadis. Jadi Nabi Syis ni, Iblis ni, ketika mana Nabi Syis alaihi salam duduk di atas tempat yang tinggi. Qabil ni keturunan keluarga dia duduk tempat yang rendah. Kemudian Iblis dia menyerupai seseorang, iaitulah seorang lelaki yang mana akhir dia minta kerja
Dan sambil-sambil dia kerja, dia datangkan, dia bawa satu apa? Satu barang, satu alat muzik, iaitulah yang berbentuk seruling. Inilah salah satu daripada muzik yang pertama sejak daripada awal sejarah muzik tu sendiri. Sebelum ada gitar apa semua, jadi mula dengan seruling. Jadi sambil-sambil lepas kerja tu, letih kan. Jadi iblis pun dia Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia untuk dia menyesatkan manusia. Jadi dia duduk rehat-rehat tu, dia pun main waktu malam. Main seruling, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian dua orang dengar, tengok, dengar, rasa macam seronok. Kita duduk sah, ramai-ramai 2-3 orang, 2-30 orang. Akhirnya lama-lama kelamaan, sampaikan bila berkumpul ni, dia tepuk tangan, dia seronok, dia bunyi pula suara. Dan dengarlah orang yang berada di atas tempat yang tinggi, iaitulah keluarga Nabi Syis alaihi salam. Kemudian daripada keluarga Nabi Syis ni, anak cucu cicit dia, bila dengar apa benda yang bising-bising tu, seorang turun pergi cek, tengok, ramai. Bila ramai ni rasa nak terpanggil, rasa nak tahu apa benda yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Dia mula macam tu lah. Nak tahu apa benda yang berlaku lah, ramai sangat ni. Sebab kalau konsert ni memang ramai. Dia nak tahu, bila nak tahu dia duduk jual, lepas tu dia syok. Lepas dia syok, dia lara. Lepas dia lara, tengok dia kuih-kuih bawa kepada kemungkaran dan fahsyak wal munkar. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang pergi naik atas bagi tahu, seronok. Hampa rugi tak turun. Kata ada perempuan pula comel-comel. Tuan-tuan, turun seorang lah kali sampai berita kepada Nabi Syis alaihi salam. Nabi Syis pun melarang. Ini larangan Nabi datang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tengok permulaan yang kata bisikkan iblis ni. Dia tak bawa kepada syirik terus dak. Dia tak bawa kepada khurafat dak. Dia bawa mula-mula hiburan. Bagi lara dulu tuan-tuan. Jadi habis cerita berkenaan dengan keturunan berlaku kemungkaran, maksiat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, permulaan sehinggalah klimaks dia apabila zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Nuh alaihi salam ni Allah Taala hapuskan semua manusia kecuali yang berada di atas kapal. Selamatlah. Turun banjir, siapa yang naik kapal itu selamat. Kemudian turun berlakulah, iaitulah kehidupan daripada awal permulaan manusia yang kedua. Itu permulaan manusia yang kedua. Daripada itulah lahirnya nabi-nabi dan lahirlah golongan yang disebut sebagai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebelah, kita katakan di sebelah Bani Abi Najih, belah puak-puak Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Khazraj, di sebelah Madinah ni tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan mereka adalah keturunan Bani Israel. Bani satu, kemudian Bani Israel pula, makna daripada mereka ni Yahudi dan juga Nasrani. Dan apa yang berlaku, mereka ni percaya kepada kitab. Pasal itu disebut sebagai ahli kitab. Mereka menunggu kedatangan Nabi terakhir. Tetapi duka cita apabila Nabi terakhir itu tidak diutuskan di kalangan Bani Israel. Itulah dia. Maka dengan sebab itulah dia rasa galat. Dia pun memang lama dah tunggu, kami duk tunggu ni berita ni. Pasal itu, datanglah wahai Muhammad, kami melapangkan dada, kami membuka selamat welcoming kepada engkau. Sebab tu antaranya trigger Nabi berhijrah selain daripada perintah Allah, di antaranya adalah kenapa Madinah? Kerana orang Madinah telah pun dimindsetkan di dalam pemikiran mereka,
bahawa mereka percaya dan mereka baca daripada kitab yang terdahulu akan datangnya Rasul Nabi yang terakhir yang Allah Ta'ala utuskan. Bila sampai tuan-tuan, jadi di antara Nabi kata, ana ibnul awatiq, aku ni anak kepada cucu cicit kepada nenek-nenek yang banyak. Jadi Nabi Muhammad ni, dia punya nenek moyang dia banyak. Banyak tu bukan maksudnya banyak orang saja, bahkan banyak tempat. Ada pendapat yang mengatakan bahawa nenek ataupun moyang Nabi bukan hanya daripada Mekah, bahkan daripada Madinah. Dan Abi Najih Irbad bin Sariyah ini adalah daripada kekerabatan ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belah mak, selalu kita dengar cerita berkenaan belah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, Abdul Muttalib, kemudian Hashim, Hisham, Abdul Manaf. Tapi belah ibu Nabi ada juga. Iaitulah di antaranya perawi hadis ni lah, Abi Najih Irbad bin Sariyah. Dia kata apa? Kami telah dinasihati oleh baginda sallallahu alaihi wasallam akan dua nasihat. Ini nasihat ni menggetarkan hati kami dan menitis air mata kami. Ringkasnya, iaitulah dua perkara tadi inilah. Yang pertama, takwa, tuan-tuan dan puan-puan. Simple lah. Takwa. Apa makna takwa? Al-wiqayah. Apa makna takwa? Sami'na wa ata'na. Apa makna takwa? Amara fa'ala bima amara wa taraka bima naha. Itu. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian mendengar dan mentaati, iaitulah manusia, pemimpin, walaupun di kalangan seorang hamba ataupun nak difahami, iaitulah di kalangan keturunan yang bawah contohnya, ataupun usia yang rendah, usia yang muda contohnya. Yang tu dia maksudnya hamba. Tuan-tuan, Nabi SAW, Nabi patah balik ke Mekah. Cerita bila Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi kali kedua hijrah balik. Jadi hijrah ni bagi Nabi SAW, bila orang tanya kita berapa kali Nabi hijrah, jawapannya adalah sebanyak 2 kali. Kalau kata hijrah sekali tu, maknanya dia tak apa mengaji sungguh lah. Hijrah berapa kali belum? 2 kali. Pergi Madinah, patah balik pergi Mekah. Pergi bandar Madani. Madani muda noh. Kemudian patah balik kampung. Kan pilihan raya patah balik kampung kan. Balik kampung tengok. Sungguh lah tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Allah Ta'ala kata tidak boleh ataupun tidak logik. Bahkan kesemua kamu, semua pergi mana? Semua pergi berjihad. Bahkan kena ada orang yang balik ke kampung dengan mereka pergi menuntut ilmu, kembalinya mereka memberi peringatan. Waliyunziru qaumahum. Dengan ini jelas bahawa apabila kita pergi ke pekan, maka pergi keluar untuk menuntut ilmu, kena balik semula ke tanah tempat kita lahir, contohnya watan kita, untuk kita membangunkan negara kita. Ada orang dia pergi keluar negara, kerja tak balik dah Malaysia. Dia kata balik Malaysia buat apa? Mata wang pun kuih turun. Kan? Minda kelas ketiga. Tak. Jadi kok mana kena balik juga. Pasal itu asal usul kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata taat kepada pemimpin walaupun dia seorang hamba. Sesungguhnya siapa yang panjang umur dia, antula umruh fasayara ikhtilafan katsira. Kamu akan melihat perselisihan, khilaf yang begitu banyak, ya, tuan-tuan. Khilaf, perselisihan yang begitu banyak akhir zaman. Akan banyak lagi tuan-tuan. Akan datang lebih banyak lagi fitnah-fitnah. Jangan risau tuan-tuan. Jangan kita letak mindset minggu depan, tahun depan masalah kita berkurangan. No.
Maksud dia, apa yang mendatang ini dia akan lebih berat kepada kita. Di dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahkan kalau disebutkan berkenaan dengan keadaan, kejadian alam seterusnya, maka sebenarnya alam kepada alam. Dia kata, alam kepada alam lebih mencabar kepada kita. Bermakna kalau alam dunia lebih cabar daripada alam rahim. Alam barzakh lebih mencabar daripada alam dunia. Alam kiamat lebih mencabar daripada alam barzakh. Alam akhirat lebih mencabar daripada alam kiamat. Macam tu lah. Pasal kalau kiamat ni memang matahari panahnya sejengkal, lamanya berdiri, kan? Kemudian tu tak kena cucuh lagi. Kalau hari akhirat, akhir sama ada sawaun alaihim, sama ada ke atas mereka apa? Syurga ataupun neraka. Kalau kata neraka, lebih dahsyat lagi ya. Tapi kalau syurga, lebih nikmat. Dia duduk dalam kubur, nikmat dah. Allah Ta'ala lapangkan kubur dia 70 hasta. Kemudian tidur rehat dia. Kemudian bila dia dibangkitkan pada hari kiamat, Allah naungi dia. Nabi SAW sebut 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, pemuda yang suka beribadat kepada Allah. Orang muda suka mengaji. Ni orang kata payah nak jumpa dah lah ni. Ya, orang muda ya, tapi dia beriman kepada Allah. Pasal apa? Kerana dia lawan kemudaan ataupun zaman nafsu dia tu bergelora. Kalau orang tua-tua ibadat ni tuan-tuan, kita boleh faham lah. Dia dah rasa dah hidup dia. Dia dah puas dah kurang-kurang lah. Ada juga orang tak puas lagi hidup 60 tahun. 80 tahun pun tak puas nafsu lagi. Ada. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi orang muda ni, dia puas dah. Dia tak marah. Ni pelik. Ni kira, dia panggil gharib, tuan-tuan. Kemudian, lelaki yang hati dia suka, rindu, tertakluk di masjid, di rumah Allah, musalla, masjid surau. Kemudian, suka yang orang yang bersedekah, yang menyembunyikan sedekah dia. Kemudian orang yang bertemu, berukhuwah kerana bertemu, berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang dapat menjaga kemaluannya, iaitulah kerana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari seorang perempuan kepada dia dengan cantiknya, dengan rupa paras yang gamilah, cantik, menawan, mempunyai harta. Kemudian dia kata kepada perempuan tu, inni akhafullah, aku ni takut kepada Allah, dia kata. Jadi lelaki tu dia kata, aku takut kepada Allah, hampir berambut ya. Aku takut ke Allah. Tuan-tuan, orang hak macam ni antara 6 dan yang terakhir, yang ke-7, duduk sorang-sorang menangis, beribadat sampai bengkak kaki dia. Macam Nabi SAW. Ini 7 golongan yang Allah Ta'ala bagi naungan kepada dia. Dia kata kalau hari kiamat pun sedap, hari kiamat pun berasa, hari kiamat belum akhirat lagi, pun Allah Ta'ala layan yang sedemikian rupa, apatah lagi kalau hari akhirat. Itu dia yang kata lebih mencabar, lebih menyeronokkan. Bergantung kepada keputusan yang Allah Ta'ala putuskan kepada kita. Dan khalifah-khalifah, Nabi kata bila berlakunya perselisihan yang banyak pada akhir zaman, maka kembali kepada sunnah kehidupan Nabi SAW dan kehidupan para sahabat, tuan-tuan. Bukan apa yang Nabi buat, kita buat. Bahkan apa yang Nabi buat, apa yang sahabat buat pun kita boleh buat. Kerana apa yang sahabat buat juga disebut sebagai sunnah. Kena faham Ada orang faham Nabi buat dia sunnah, sahabat buat tak jadi apa. Tak, sahabat buat pun sunnah. Sunnah takririyah. Cara hidup yang telah takrir, ikrar,
yang telah diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tu kira kita boleh ambil sebagai ikon lah. No, sebagai contoh, tuan-tuan. Ada orang kata nak ikut Nabi tak mampu pasal Nabi ni perfect sangat. Ada yang ikut sahabat. Sahabat pun tak mau ikut. Apa nak jadi? Lah kali jadi musibat lah. Tuan-tuan. Tak. Kemudian jauhilah perkara-perkara baru yang sesat yang diadakan. Ini kita dah khalas lah perbincangan. Yang kata baru yang diada, yang sifat dia sesat. Kalau benda baru tapi tidak sesat, tidak perkara yang menentu soal benda yang wajib, perkara sunat, ada usul, itu tak ada masalah. Dan fiqh, benda yang baru. Zaman Nabi tak ada traffic light. Kita ada traffic light, tak payah ikut lah, ikut apa? Nabi tak ada traffic light pun, tak boleh gitu. Sebab dia ada masalah. Itu hang kena mengaji fiqh. Nah, Pak Long, kalau tak jadi bongai gitu. Nah, tuan-tuan, ni ada fahaman baru. Nabi tak buat, kita jangan buat. Nak letih gitu. Nabi buat, kita pun tak buat juga. Macam mana? Letih juga. Itu kena faham, tuan-tuan. Benda yang bersifat apa bid'ah itu. Benda yang bersifat apa itu sesat. Benda bersifat apa itu yang baru. Tuan-tuan. Badapun kita baca Yasin, tahlil, itu bukan benda-benda yang baru. Yang sesat. Tetapi benda baru yang mana bukan baru, ada usul, dan benda itu adalah merupakan sebahagian daripada perbuatan atau perkataan yang disabdakan Nabi, walaupun Nabi tak buat secara bersempena, tetapi ia adalah amalan yang bersifat harus, yang bersifat bahkan sunat pula. Mula-mula dia uruf, kemudian uruf tu mengikat perkara yang sunat. Contoh uruf kita apa? Contoh uruf orang Arab ni, dia akan datang kepada dia tetamu, dia akan layan kurang-kurang 3 hari. Tu uruf, tuan-tuan. Sunnah tu, dia jadi sunnah. Tapi kita, dia tak boleh dia uruf. Pasal kita tak ada keyakinan. Scammer ramai. Nah, tuan-tuan, layan berapa 3 hari, 3 minit pun dia cemuih lah sembang. Tapi tuan-tuan, benda tu uruf yang berlaku kepada zaman Nabi. Dia uruf. Akhirnya menjadi apa? Akhirnya menjadi sunnah bila satu itu di-endorse oleh baginda Nabi SAW. Nampak? Begitu juga dengan kita. Contohnya, perkara yang baik bagi makan. Ya? Bagi makan itu adalah sebahagian daripada usul. Nabi kata apa? Sebut dalam hadis baginda, wa at'imu ta'am. Tu faham lah dengan makna bid'ah. Dan ada hadis Nabi sebut kullu bid'atun dalalah. Bagaimana pula dengan kullu, perkataan Nabi kata setiap yang bid'ah itu sesat. Apakah maksud kullu? Kullu ini bila ditafsirkan melalui balaghah, ia bermaksud sebahagian daripada kesemua yang membawa kepada kesesatan itu. Bukan semua, tetapi sebahagian daripada benda baru. Contohnya apa? Muzik. Itu bid'ah. Zaman Nabi tak ada muzik-muzik macam dengan kita dengar ceramah ada muzik. Tapi dengar tu bawa kepada apa? Sesat ke ingat Allah? Contohnya. Tengok muzik pula macam mana fatwa ulama. Contoh. Okey, kemudian apa lagi? Perkara-perkara baru. Contohnya, perkataan-perkataan daripada masyarakat kita yang contohnya dia kata keluar rumah ni bila ambil gambar jangan 3 orang. Ambil 3 orang, seorang mampu. Dia percaya. Tak boleh ya. Tapi itu benda baru, benda yang pelik-pelik, yang sesat lah. Sedangkan kematian, kemudaratan, manfaat itu datang daripada Allah. Tetapi benda yang bersifat yang mana uruf, iaitulah bagi makan, ada hadis dia, ada usul dia tak. Dan kalau tak ada usul sekalipun, ada tak tegahan? Ni kena faham. Tegahan. Dalil yang menegah. Kalau ada yang menegah, mana kena tinggal lah. Kalau tak ada yang menegah, dia makna dia panggil sebagai keharusan. Sama ada melakukan ataupun meninggalkan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Kemudian yang kedua, hadis yang kedua. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Dia datang kepada kita dengan kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan, tuan-tuan. Ini tajuk persoalan yang kedua. Tadi kenyataan dua perkara kita dapat, takwa, yakni hubungan dengan Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan dengan manusia, iaitulah perpaduan. Yang kedua, kenapa dunia Islam? Pasal apa dunia Islam? Awak, dunia Islam kenapa? Dia menjadi sasaran pemusnahan, ya. Kenapa dunia Islam disasarkan ataupun ditarget? Kenapa kalau orang Islam dia buat maksiat, Allah Ta'ala turun bala? Kenapa orang kafir dia buat maksiat, Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia lagi? Kenapa? Jadi jawapan dia daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, isteri Nabi SAW. Beliau berkata, pada satu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, yakni rumah baginda dan rumahnya rumah Zainab binti Jahsy. Dengan keadaan cemas, lalu Nabi bersabda, la ilaha illallah. Nabi ucap la ilaha illallah. Lebih gitu kot kan. Kalau nada orang yang cemas ni, ataupun nada dalam keadaan tergesa-gesa, la ilaha illallah, masuk rumahan. Tak. Makna dia cemas, ingat Allah, ya. Zikir apa sahaja keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam ni, kita boleh gambarkan bahawa Nabi setiap keadaan, maka beliau mengikat keadaan itu dengan mengingati Allah Ta'ala. Itulah dapat poin dia, tuan-tuan. Nabi kata dalam hadis yang lain, man an'ama, siapa yang Allah bagi nikmat, maka ucap bah, alhamdulillah. Allah bagi nikmat, kita kena ucap bah, alhamdulillah. Wa man istabtata'a, kemudian Nabi kata, siapa yang susah rezeki dia nak masuk, tuan-tuan cuba amal hak ni. Kerana amalan yang disebut oleh Nabi pasti ada hikmah. Pasti ada sebab dia. Pasti ada kesan dia. Pasti ada pahalanya. Pasti ada ganjaran. Itu pasti, ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Nabi kata, siapa yang payah nak dapat nikmat, siapa yang payah dia nak beroleh rezeki daripada Allah, maka dia kena ucap banyak-banyak perkataan bah. Falyastaghfirullah. Istighfar kepada Allah. Kita duduk, buka Al-Quran, baca Quran. Kita pun teringin nak mengapai. Kita pun ulang. Macam mana cara nak mengapai Quran? Baca banyak kali, kemudian ulang. Potong, ambil. Potong, sabak, perasabak. Itu yang orang panggil budak-budak tahfiz, anak-anak tahfiz ni. Sabak, perasabak. Mukhtar khatam. Tu. Dia panggil sabaki, sabak, sabaki. Tuan-tuan hantar cucu pergi hafal Quran, tuan-tuan tanya dia, sabak apa? Dia boleh jawab. Sabak tu hafalan baru. Perasabak, ulang juzuk pada hafalan baru. Kemudian, mukhtar, ulang pada juzuk yang lalu. Mukhtar khatam, satu juzuk diulang apabila tamat juzuk yang hafalan baru. Jadi, kita pun cuba nak mengapai. Bacalah. Duduk saja-saja. Duit pencen ada dah. Tak gaduh buat apa, ambil duduk tengok saham kan. DBS KL, DBKL apa. Sambil-sambil tu duduk hafal Quran. Nak try biar. Hafal yang Tok Wan ni pun. Mula start bismillah, payah nak masuk. Masuk gear satu, tak masuk-masuk tuan-tuan. Kerah. Grease, minyak grease tak ada. Payah ni awak, aku nak mengapai surah ayat lazim dia pun, ya Allah, doa, minta dalam hati. Banyak istighfar dulu. Pasal apa? Dosa kita banyak. Tu lah. Bukan kata Tok Wan, umur 20. Ustaz pun payah nak mengapai, nak baca balik hadis, nak mengajar kan. Awak payah ni. Rezeki tu bukan duit saja, bahkan apa-apa bentuk nikmat yang membawa kepada kebaikan. Maka Nabi kata, bila susah nak dapat, maka kena sebut apa? Astaghfirullah.
Awak aku payah nak mari masjid dah ni ya. Astaghfirullah. Awak aku payah nak sedekah dah ni ya. Berkira. Astaghfirullah. Sedangkan kita sedekah tu nikmat bagi kita. Sedangkan kita dengar kuliah itu nikmat bagi kita. Sedangkan kita duduk dalam rumah Allah itu nikmat bagi kita. Awak payah ni, payah nak dapat ni. Astaghfirullah. Banyak istighfar tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian wa man istabtata ar-rizqa. Banyak cerita pasal istighfar ni yang diceritakan tentang Imam Ahmad. Tu tak mau ada ulang tuan-tuan, banyak Imam Ahmad kan. Dia pergi satu jalan, pergi berawi hadis, pergi menuntut ilmu, singgah mayang di masjid, jumpa hamba Allah ni, dia ajak pergi rumah apa semua. Dia pun dia istighfar. Imam Ahmad tanya, dia sebut apa? Dia kata istighfar. Tanya hidup dia macam mana? Dia kata semua clear. Semua clear. Baru terdetik Allah Ta'ala bagi dah. Lah baru duduk terdetik nak jumpa Imam Ahmad. Rupanya duduk dalam rumah dia dah. Tu kelebihan istighfar. Allahu'alam. Hebat. Yang ketiga, Nabi kata, wa man ahzanahu amrun. Tuan-tuan, siapa yang dia susah hati. Tuan-tuan, kita banyak susah hati. Hidup ni kena banyak susah hati. Susah hati ni adalah satu, dia panggil apa? Asam garam kehidupan bagi seorang Muslim. Bahkan dalam kitab-kitab tasawuf banyak menyebut, jangan bersenang hati. Walaupun kamu dekat dengan Allah. Banyak bersusah hati. Kerana bersusah hati itu, bersedih itu sebahagian daripada jalan mujahadah. Walaupun kita makan kenyang, semayang khusyuk, tapi kena rasa susah hati. Pasal apa? Awak aku tak ada ujian sangat ni. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dia ikat perkataan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Perkataan beriman dengan fitnah amat dekat sekali. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau kita ni Allah Ta'ala declare kita ni orang beriman, dia akan datang kepada kita sebanyak mungkin ujian. Tu Tapi ujian tak ada pun Ustaz. Anak-anak cerdik belakang. Gaji besar, pencen pun besar. Tak tahu, tak ada apa-apa rasa tenang dah. Ni problem. Kena rasa problem tuan-tuan. Jangan duk rasa seronok. Sebab apa tuan-tuan? Saya sebut macam tu. Sebab apa? Haji. Sebab keturunan ataupun bangsa yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, nama dia Bani Israel. Mereka lah paling banyak menderhaka kepada Allah Ta'ala. Tak? Sebab Allah sebut dalam Quran, uzkuru ya Bani Israel. Wahai Bani cucu cicit Israel. Israel itu bukan jahat tuan-tuan. Dia sebut Israel ni jahat dah. Buang mindset tu. Bani Israel ni adalah anak cucu cicit Nabi Yaqub. Hak jahat tu kita tak main mengaji kuliah. Hak jahat tu lawan Allah. Hak jahat tu syirik kepada Allah. Hak jahat tu pergi konsert. Hak jahat tu derhaka kepada Allah. Tu jahat. Jadi mana-mana bangsa pun ada jahat, ada baik tuan-tuan. Dia tak diikat dengan bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, hak jahat ni Yahudi. Mereka kata apa? Allah itu banyak. Allah itu beranak pinak. Nasrani, Nasara. Itu yang jahat. Tapi Israel tak jahat. Allah kata, ya Bani Israel. Wahai anak cucu cicit Bani Israel. Nabi Yaqub ni. Uzkuru ni'matiyallati. Hampa kena ingat nikmat yang aku bagi kepada hampa. Apa dia? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku melebihkan hampa daripada sekalian alam. Makna dia tuan-tuan, manusia ni, yang kata manusia ni, kita ni, yang paling banyak nikmat Allah Ta'ala bagi adalah kaum cucu cicit keturunan Nabi Bani Israel. Hidangan daripada langit. Selamat daripada mati. Mati, hidup balik. Tu dia. Dia nak jumpa Allah.
Nabi Musa kata, tak boleh. Kami nak tengok juga Tuhan hang. Tak boleh. Nak tengok juga. Oi, degil hang ni. Hampa ni. Duduk atas bukit, peram, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi guruh sikit lah. Bagi bunyi guruh sikit, mati habis, tuan-tuan. Ini cerita. Diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian mereka hidup balik. Summayuhyikum. Kemudian dihidupkan mereka. Kemudian ingatkan nak beriman dah. Dah juga sebahagian. Okey. Kemudian selamat daripada Fir'aun dengan bangsa Qibti. Naik atas bukit selamat. Kemudian habis puak-puak tu, puak-puak Qibti, Fir'aun habis tenggelam. Mampu habis mereka. Tuan-tuan, tengok dengan mata kepala. Selamat ni. Masuk Palestin. Ingatkan nak beriman. Tak juga. Allahu Rabbi. Minta pula hidangan daripada langit. Minta macam-macam. Ya Allah, kami nak tengok orang yang mati hidup semula. Bangsa ni. Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Wa anni faddaltukum. Rupanya kelebihan yang Allah Ta'ala bagi tidak juga membawa kepada kedekatan dengan Allah. Barangkali dia dipanggil sebagai istidraj. Istidraj ni apa? Semakin dekat, semakin kaya, semakin sempurna hidup, kemudian semakin berlagak di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni yang takut ni. Sebab tu kita duk sebut ujian ni Allah Ta'ala, tanda Allah Ta'ala sayang. Kan, kita mari-mari dengar kuliah, kita mari kat masjid, tiba-tiba orang kata kat kita, orang balas slipper kita. Itu seronok. Pasal menunjukkan apa? Allah Ta'ala bagi kepada kita ujian. Sebab tu tuan-tuan, bila tengok pendakwah ataupun ustaz-ustaz ke yang agak ke depan, bila dia nak tarik ramai orang dengan apa bahasa dia yang orang suka, dia juga orang yang banyak haters dia. Bila macam tu ujian, tapi dia kena sabarlah, dia tak boleh mengelupuk. Pasal Allah Ta'ala nak naikkan darjat dia. Tu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kena muhasabah diri kita ni. Maka kata Nabi, pada hari ini terbukalah yang dikatakan dinding Ya'juj wa Ma'juj seperti Nabi ini. Nabi kata seperti ini. Lalu Nabi mengisyaratkan seperti bulatan. Macam dengan kepungan. Dan kepungan itu adalah dinding yang dibina oleh Zulkarnain. Ini diceritakan di dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan. Hadis yang kedua ni diceritakan secara detail di dalam surah Al-Kahfi. Jadi tuan-tuan boleh baca surah Al-Kahfi ni ketika mana hari Jumaat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung hadis pada hari ini. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, telah terbuka daripada dinding Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Dan baginda menemukan ujung jari dengan ujung jari yang sebelahnya, yakni jari telunjuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana menyebut tentang dinding, maka Nabi membuat bulatan, ya. Dengan Nabi mengisyaratkan jari telunjuk, iaitulah jari tunjuk, bila tunjuk jari ini, kemudian dengan jari sebelah, lalu Nabi mengisyaratkan bulatan. Dan Nabi kata pada hari ini telah terbuka. Dan sebelum perkataan Ya'juj tu, bila diikat dengan Nabi sebutkan terbuka, futihat, telah terbuka. Makna terbuka tu apa?
Terbuka itu maknanya tanda-tanda. Tanda-tanda akhir zaman lah. Tanda-tanda kiamat lah. Ya. Tanda-tanda kiamat ialah di antaranya terbuka dinding. Bila terbuka dinding, keluarlah yang dikepung itu. Yang maf'ul itu. Iaitulah yang disebut sebagai bani. Manusia, bukannya binatang. Ya'jud wa ma'jud. Dan disebutkan bahawa Ya'jud wa Ma'jud ini adalah sebahagian daripada baki keturunan yang mana Nabi hasil daripada Nabi Nuh alaihi salam. Puak-puak bangsa yang pecahan-pecahan tadi ni lah. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa Ya'jud wa Ma'jud ini manusia. Dan dia ini telah terbuka, dia hidup seperti mana biasa. Makna dia, kalau melihat kepada apa yang Nabi sebut terbuka, maka dasarnya bila terbuka ni dia terkeluar. Dia akan cari jalan. Dia akan cari jalan, dia akan naik, dia akan rabat. Lepaslah kira. Dan bila keluar tu, ada kajian kata, kemungkinan mereka ini hidup seperti biasa. Keturunan mereka. Tetapi kerosakan yang dilakukan oleh mereka itu bukan bersifat kerosakan yang bersifat zahir. Yang bersifat iaitulah macam tumpah darah. Bukan lagi itu. Tetapi bersifat apa? Iaitulah fitnah yang melata-lata melalui kita kata media-media. Besi itu pula, dia sebut perkataan besi. Yang dibina, besi dan tembok yang dibina dengan tembaga. Kalau kita faham hari ini, tuan-tuan, ni kajian lah. Bila kajian ni dia ada ketepatan, dia ada kedangkalan. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Kajian, nama pun kajian. Syarah kepada hadis ni, dia macam-macam pandangan. Sebab tu bila sebut pandangan ni, dia ihtimal, dia panggil. Ihtimal ni boleh berlaku, sudah berlaku, ataupun akan berlaku. Jadi dia kata apa? Dia kata Ya'jud wa Ma'jud ini, mereka sekarang dia manusia, dia memang manusia, dia bukan zombie ke apa tak, dia manusia. Dan mereka ini duduk di binaan-binaan, bangunan-bangunan yang dibina daripada besi. Sekarang ni pun tuan-tuan boleh tengoklah. Kalau kita tengok hari ni orang bangunan-bangunan diperbuat daripada besi, tuan-tuan. Dia buat batu tu basic, base tu batu, kemudian atas dia tu besi, tuan-tuan. Kebanyakannya bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi sekarang ni, yang mencakar-cakar langit ni, kebanyakannya diperbuat daripada bukan lagi batu, tetapi diperbuat daripada besi. Ini ada dia punya kebetulan. Dan orang yang duduk di dalam besi tu, dia bukan orang besi, bukan Iron Man, tuan-tuan. Makna orang duduk dalam besi tu, mereka melakukan kerosakan daripada dalam. Jadi bagaimanakah kerosakan yang dilakukan oleh mereka? Kata ulama, kerosakan mereka yang mereka buat itu adalah melalui senjata alam maya ni, dia panggil. Dia hantar segala fitnah-fitnah, hiburan-hiburan melalui handphone, TV dan segala satelit yang boleh merosakkan dan membunuh jiwa-jiwa umat Islam dengan kelucahan, dengan hiburan. Tuan-tuan, tak perlu lagi nak bunuh orang Islam, kerana hari ini mereka mati sebelum mereka mati. Jiwa mereka dah kosong dah, tuan-tuan. Lihatlah masjid dan surau, tidak lagi penuh sebagaimana dahulu, sebagaimana semangat para sahabat tabi'in, tuan-tuan. Tengok anak muda kita, bukan anak tuan-tuan tak lah, anak tuan-tuan alhamdulillah kot. Macam mana mereka rosakkan? Dengan apa? Dengan hiburan. Kalau kita tengok, tak payah tengok banyak tengok TikTok dia, tuan-tuan. Tengok YouTube, Allahu Rabbi. Duduk satu rumah, tuan-tuan, anak orang Islam. Laki perempuan duduk satu rumah, pakai seluar cawat, rambut blonde. Blonde ni color apa? Color karat. Dah kalau color rambut color tu, tuan-tuan agak-agak dia semayang tak? Tu. Mak bapak dia tak tegur kah?
Nak mak bapak nak tegak macam mana ustaz? Sat lagi dia hantar, dia bank in sebulan 10,000, bagi kereta pula, diamlah mak ayah tu pun. Pasal apa? Pasal dah ni anak harapan konon-konon. Ya, bagi kereta. Tuan-tuan, ini adalah salah satu daripada hadis Nabi. Nabi kata apa? Tanda-tanda akhir zaman juga. Umat aku dia tidak lagi hiraukan daripada mana datangnya sumber pendapatan mereka. Halal ataupun haram. Macam tu. Ada kalau nak semata-mata konten, lah ni dia panggil konten. Tuan-tuan pernah dengar perkataan konten? Demi konten, dia sanggup buka baju. Demi konten, tuan-tuan, dia sanggup pijak Quran. Demi konten, tuan-tuan, dia sanggup buat benda-benda yang menjatuhkan maruah sebagai umat Islam. Ni. Jadi boleh juga kita fahamkan melalui bangsa Ya'jud wa Ma'jud. Inilah dia kesan-kesan yang dilakukan oleh mereka. Dan yang kedua, tapi yang pertama tadi ni yang difahami iaitulah akhir zaman. Bila dekat dengan kiamat, dia akan buat kerosakan. Wallah alam kerosakan yang macam mana. Dulu-dulunya kalau kita faham kerosakan ni macam tokok, macam rekah batu lah, dah tuan-tuan. Dia manusia. Manusia ni dia tak makan batu, dia makan nasi serupa kita kak. Dia makan gandum serupa kita kak. Nah. Jadi bila sebut Bani Adam, Nabi ulama kata Ya'jud wa Ma'jud ni manusia. Jadi dia tak makan batu lah tuan-tuan. Dia makan makanan. Jadi dia makan makanan, makna kita kena faham kerosakan yang dibuat bukan dia tokok dinding-dinding bangunan tak. Bukan dia rekah. Cuma kerosakan dia buat ni dalam bentuk hedonisme. Hedonisme. Hedonisme ni apa? Vandalisme. Vandal. Rosak. Kalau badan Allah Ta'ala bagi molek, dia bagi rosak badan macam mana? Lawan lah. Berbuah tattoo. Kan? Tidak. Lah ni tattoo pun orang Islam pada tattoo. Orang Melayu. Kan? Nama Muhammad Zarifi. Contoh. Muhammad Daniel tapi tattoo. Ya Allah. Kan? Lepas tu rambut blonde. Kalau Mak Saleh tak apa juga. Ni bukan Mak Saleh, Muhammad Saleh. No, ni lah kita. Kan? Macam mana? Tuan-tuan. Kembali kepada akidah. Kembali kepada Quran. Kembali kepada hadis. Kembali kepada sunnah. Kembali kepada ulama. Kembali kepada pengajian. Kembali kepada zikir tazkirah. Kembali kepada selawat. Kembali kepada kebaikan yang Allah Ta'ala hampaikan kepada kita. Kemudian Nabi SAW akhirnya Nabi pun berhenti, lalu Nabi ditanya oleh isteri baginda SAW. Siapa dia? Zainab ni tanya Nabi, "Ya Rasulullah, abang." Tanya suami dia. "Ya Rasulullah." Nampak gaya bahasa, dia tak panggil "Ya Habibi." Kalau kita kata-kata panggil pilah kekasihku. Ni maksud dia apa? Nabi bila Nabi duduk tegas, maka perkataan dia jadi formal. Ya Rasulullah. Nampak? Kan? Nabi panggil isteri dia, "Ya Humairah." Tapi bila waktu timing, tengok timing macam mana. Kan? Bila tegas. Isteri Nabi pun bila tengok Nabi tegas ni, cemas, ya, la ilaha illallah, terus dia tanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa? Apakah kami akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala?" Maksud dia. Sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang saleh. Terus isteri ini tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Terus risau. Lalu tanya, "Ya Rasulullah, adakah Allah Ta'ala akan menghukum kami ni? Sedangkan masih ada di kalangan kami orang-orang yang saleh ni. Masih ada sahabat-sahabat ni.
Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Nabi apa? Ya. Bila tanya adakah, apakah, maka jawapan dia dua. Sama ada ya ataupun tidak. Maka Nabi jawab ya jikalau kejahatan sudah terlalu banyak. Wallahu alam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan hadis ringkasnya. Apabila di suatu tempat ataupun negeri sudah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Kalau kita tengok tuan-tuan, musibah, banjir, kemudian gempa bumi, ribut, datang, dia tak kira kawasan itu sama ada kawasan itu kawasan yang ada orang soleh ataupun tidak, dia turun. Pasal apa tuan-tuan? Kerana di antaranya tidak dihidupkan perkataan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya. Sebab kalau Nabi ada, Allah Ta'ala tak akan turun bala. Pasal apa? Pasal Nabi ni dia buat kerja. Pasal Nabi dia tak duduk saja. Rasul dia tak duduk saja. Dia tak duduk saja tuan-tuan. Pasal tu dia panggil Rasul. Maksum. Tapi kalau ulama ataupun da'i, pendakwah, ustaz ke, dia kadang dia duduk saja. Dia duduk main Facebook. Kan? Kadang dia react kawan-kawan dia. Ada juga ustaz hak dalam Facebook aja dia buat live pula lah. Tapi orang panggil ustaz tidur. Muka pun tengok macam nak tidur pun. Tuan-tuan. Kan? Tapi title ustaz. Guna nama ustaz ni tuan-tuan. Allahu Rabbi. Itu pelik ni tuan-tuan. Jadi Nabi kata Allah akan turunkan bala jikalau terlalu banyak kejahatan di tempat kamu. Pasal itu kita hidupkan tazkirah. Kan? Satu kita hidupkan dengan program-program tuan-tuan. Supaya apa? Benda ni dia lawan balik. Kita ni bukan kita ada kuasa nak melawan kemungkaran, tetapi kita ada inisiatif. Ada dia panggil apa? Adalah usaha kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima usaha kita. Wallahu alam. Hadis yang kedua, kita sambung hadis yang ketiga nanti dengan tajuk dia seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah kita mohon keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan keluarga kita, masyarakat kita daripada bencana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.